Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz As Saud, Putera Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Dulia Maha Mulia berharap His Royal Highness akan mencapai kejayaan dalam menyandang tugas yang baru ini dan ingin mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan kerjasama yang bermanfaat di antara kedua-dua buah negara dan rakyat sebagai rakan kongsi serantau dan antarabangsa. Pada mengakhiri perutusan tersebut, baginda berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga His Royal Highness dan semua ahli kerabat diraja sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat dan kebahagiaan serta rakyat Arab Saudi akan sentiasa menikmati kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan. Status harian norma baharu COVID-19, 178 kes sembuh kemarin. Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 225,247. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 85.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.4%. Penyakit kardiovaskular telah menjadi penyebab kematian keseluruhan dan kematian pramatang tertinggi dan menyumbang kepada lebih daripada 25% punca kematian pada tahun 2021 di negara Brunei Darussalam. Menteri Kesihatan dalam perutusannya sempena sambutan Hari Jantung Sedunia menggariskan apa yang membimbangkan ialah peningkatan penyakit kardiovaskular dalam kalangan golongan muda. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar lagi, pada tahun 2021 penyakit kardiovaskular menyebabkan lebih kurang 25% daripada kematian pramatang, iaitu meningkat dari 20% pada tahun 2013. Menteri Kesihatan juga mengongsikan faktor-faktor risiko yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular, termasuklah faktor-faktor risiko tingkah laku yang boleh dicegah seperti penggunaan tembakau, amalan makanan tidak sihat seperti pengambilan lemak dan garam yang berlebihan dan gaya hidup yang tidak aktif. Manakala faktor-faktor risiko yang berkaitan seperti obesiti, tekanan darah tinggi, tahap kolesterol tinggi dan diabetes juga dapat dicegah atau dirawat jika dikesan awal. Sambutan Hari Jantung Sedunia tahun ini bertemakan Gunakan Jantung untuk Setiap Jantung yang menekankan 3 mesej utama, iaitu gunakan jantung untuk kemanusiaan, gunakan jantung untuk alam semula jadi dan gunakan jantung untuk diri sendiri. Ke arah menggalakkan amalan gaya hidup yang cergas dan meningkatkan tahap kegiatan fizikal dalam kalangan masyarakat, Menteri Kesihatan menyatakan bahawa kementeriannya telah melancarkan inisiatif BN on the Move Ogos lalu. Sempena Hari Jantung Sedunia, masyarakat di negara ini diseru untuk sama-sama memainkan peranan dalam menyumbang kepada perubahan positif dalam kehidupan kita dan orang sekeliling, terutamanya ahli keluarga tersayang.
China dan negara Brunei Darussalam sentiasa menghormati antara satu sama lain dan akan terus mengukuhkan kerjasama hubungan dua hala yang mengekalkan momentum pembangunan yang mantap. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam berkata demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan ulang tahun penubuhan Republik Rakyat China ke-73. Majlis diadakan malam tadi di Hotel Rizkun International, Gadong. Puan Yang Terutama Yu Hong seterusnya berkata kedua-dua pihak menghargai keamanan dan kestabilan serantau dan mematuhi prinsip tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman. Mewakili pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pada majlis itu, kedutaan mengeluarkan album foto peringatan yang dinamakan 30 Tahun Persahabatan yang disusun oleh kedutaan sebagai penghargaan dan sumbangan semua pihak dalam hubungan China-Brunei. Perubahan ekonomi dan alam sekitar yang berlaku di seluruh dunia hari ini berikutan pandemik COVID-19 berpotensi dan telah menjejaskan sebahagian besar lanskap pendidikan sehingga menimbulkan kebimbangan serius yang akan menjejaskan teruk terhadap pendidikan. Justru para guru perlu meneruskan momentum transformasi pendidikan ke arah memastikan sekolah, guru dan pelajar bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Berucap semasa persidangan Hari Guru 2022 bersempena sambutan Hari Guru ke-32, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menekankan para guru juga perlu berdaya tahan dan terus komited untuk masa depan pelajar dan belia. Tambah Yang Berhormat Datin, transformasi dan inovasi saling merangkumi yang perlu berjalan seiring pada setiap peringkat. Walaupun sekolah-sekolah memberi penekanan lebih terhadap gabungan pengajaran dan pembelajaran pada tahun-tahun kebelakangan, Kementerian Pendidikan telah membangun dan berjaya mentadbir kajian pembelajaran pelajar. Kemuncak bagi persidangan adalah ucap tama bertajuk Mengapa Penilaian Formatif Perlu Menjadi Keutamaan bagi Setiap Guru dan Setiap Sekolah oleh Profesor Emeritus Dylan William dari University College London, United Kingdom. Dengan tema membentuk ekosistem pendidikan yang berdaya tahan, persidangan disertai oleh kira-kira 500 guru dan pendidik dari pelbagai peringkat pendidikan. Persidangan menjadi platform kepada para ahli akademik dan penyelidik untuk membincangkan penemuan penyelidikan serta amalan terbaik dalam semua aspek bagi membina kedaya tahan sistem pendidikan. Pada sebelah petang, persidangan diisikan dengan bengkel bertemakan Strategi dan Teknik Penilaian Formatif. Bengkel berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Antara yang hadir, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawaiti binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Bengkel yang disampaikan oleh Profesor Emeritus Dylan William, pakar pendidikan dalam bidang penilaian formatif dari London, antara lain menyentuh mengenai perkongsian niat pembelajaran untuk membantu guru membangunkan penilaian harian masing-masing yang merupakan salah satu cara berkesan untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja.
Majlis diadakan bersempena Majlis Convocation Kupu SB ke-12. Hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Bacaan surah Al-Fatihah, Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Abang Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim, Tenaga Akademik Pusat Ilmu Teras Kupu SB. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Asnaf fakir miskin di negara ini terus mendapat perhatian oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB demi meringankan bebanan kehidupan mereka. Kemarin 5 orang asnaf menerima agihan zakat modal berusaha bagi pembelian perahu, enjin dan trailer. Penyerahan disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub, pemangku setiausaha MUIB. Kesemua peralatan yang berjumlah RM40,610 diambil dari peruntukan kumpulan wang zakat asnaf fakir miskin MUIB. Agihan zakat ini diharap akan dapat meningkatkan semangat dan usaha para penerima agar lebih gigih dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Beberapa cabaran perlu dihadapi oleh para guru untuk memberikan pendidikan yang berkesan dan berkualiti dalam era globalisasi. Cabaran-cabaran berkenaan seperti penularan pandemik COVID-19 membolehkan para guru untuk menjadi lebih kreatif dan dinamik dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh para penerima Anugerah Guru Berjasa dan Anugerah Guru Cemerlang pada Majlis Sambutan Hari Guru ke-32. Ilmu-ilmu yang terjadi sekarang dalam dunia globalisasi atau langit terbuka, guru-guru harus peka terhadap perkembangan moden, terutama pendidikan. Dan kita jangan juga silap bahwa zaman sekarang ini banyak orang mengajar pelajaran, tetapi melupakan pendidikan. Pelajaran itu adalah hanya ilmu biasa saja. Sedangkan pendidikan itu adalah plus, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Adanya media seperti IT, WhatsApp, Telegram dan sebagainya dapat memudahkan para guru untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajarannya kepada murid. Sebagai guru, kita ini selalu belajar hal-hal yang baru ya, dan dengan kecekalan segala guru ya, kita dapat mengatasi segala masalah ya, terutama dari sudut teknikal ya, dan sebagainya. Jadi saya kira walaupun pandemik adalah waktu yang cukup mencabar, tetapi dari sana rata-rata para pendidik ya dapat menguasai teknologi. Dalam pada itu, beberapa aktiviti diadakan bersempena sambutan Hari Guru 2022. Di Pusat Tingkatan 6 Sengkurong, aktiviti diisikan dengan persembahan daripada para penuntut pusat berkenaan yang diselajurkan dengan majlis penghargaan bagi 2 orang guru atas pengurniaan Anugerah Guru Cemerlang. Aktiviti antara lain bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan guru dalam bidang pendidikan. Di daerah Temburong, aktiviti diisikan dengan program keugamaan senegara bagi bulan September di Sekolah Ugama Piasau Mukim Labu. Program antaranya diisikan dengan tazkirah bertajuk Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan. Seramai 23 orang peserta menyertai program masyarakat bermaklumat bagi Persatuan Pertiwi Daerah Temburong. Program anjuran Jabatan Penerangan selama 2 hari itu diadakan di Balai Raya Kampung Menengah Pekan Bangar, Temburong. Hadir Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Abang Emzah, pemangku pengarah penerangan. Antara tujuan program ialah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan membarigakan perkembangan serta usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Juga diadakan beberapa sesi taklimat. Alhamdulillah, kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu.
Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.